Kan dah? Dah. Di dekat Samsul. Dia boleh kat skrin tu, dia boleh dekatkan lagi, boleh besarkan. Oh, Dengan tolaknya ni kat skrin ni. kat skrin ni rasa? Skrin tu lah. Skrin ni. Kau dah patut tukar yang tukar tadi pun. Macam mana? Dia macam ni. Tukar. Besarkan lagi. Jangan besar. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan macam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, seluruhnya yang dihormati Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatankuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita, maka dapat kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Samping kita digalakkan, dituntut supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala nikmat yang dikurniakan pada kita, sama ada nikmat iman ataupun nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain, insya-Allah. So malam ni kita baca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin di muka surat 150, bab yang ke-20 kan. Bab ke-20, hidup dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tu? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan kan? Di mana Allah Ta'ala? Tu kan? Baik. Tajuknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hulukuhul Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha satu hari ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, wa kana hulukuhu Quran. Adalah akhlaknya baginda Rasulullah itu adalah Al-Quran. So maknanya kalau kita nak melihat akhlak baginda Rasulullah, maka bacalah Quran. Bacalah Quran, fahamilah Quran, hayati dan juga fikirkanlah makna Quran dan ibrah. Ibrah makna mengambil pengajaran-pengajaran
yang terdapat di dalam Quran. Kerana dia menceritakan tentang sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada permulaan Islam sampailah Islam tu berkembang, sehinggalah Islam itu hebat dan seterusnya. Sehinggalah kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. So malam ni kita sambung dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun, kan? Sambungan ayat itulah yang biasa dibaca waktu khutbah Jumaat. Biasanya khatib dibacalah, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah Taala itu memerintah ia dengan adil. Maksud dengan adil ni dengan berbuat adil. Allah Taala perintahkan kita supaya kita berbuat adil. Wal ihsan, dan juga berbuat ihsan ataupun kebajikan. Wa ita'izil qurba, dan Allah Taala juga memerintahkan kita memberikan haknya kepada kaum kerabat. Wanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah Ta'ala juga perintah kita melarang daripada perbuatan keji, wal munkar dan munkar, wal bagh. Bagh maknanya melampaui batas dalam sesuatu tindakan ataupun perkara. Okay, ini antara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita lah. Sebenarnya perintah ni sebenarnya banyak, macam-macam dia perintah pada kita. Salah satunya ialah mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, amal ma'ruf nahi munkar, kan, berjihad pada jalan Allah Taala. Ini semua adalah perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semana setiap perintah tu sebaiknya kita buat dan kita taat dengan perintah tadi. Dan kita buat semampu yang kita boleh. Mana-mana yang kita tak boleh nak buat, tak sanggup nak buat, itu bukan kuasa kita, itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir 'ala ma asabak, wasbir 'ala ma asabak, inna zalika min azmir umur. Wasbir, dan bersabar olehmu, ala, di atas, ma asabak, sesuatu yang menimpa kamu. Sabar oleh kamu di atas barang yang menimpa kamu ataupun sesuatu yang menimpa kamu lah. Inna fi zalika min azmir umur, sesungguhnya demikian itu termasuk di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang dah diwajibkan pada kita menimpa, maka dia akan menimpa pada kita lah. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alaihi tawakkalna. Kata olehmu ya Muhammad, qul la yusibana, tiada menimpa oleh kami akan sesuatu, illa ma kataballahu lana, kecuali perkara-perkara yang telah pun ditetapkan atas diri kita. Wa maulana, dan dialah Allah Ta'ala itu sebagai maula. Maula ni mana Tuhan lah, Tuhan ataupun wakil ataupun pemilik. Tak? Pemilik ataupun yang ada kuasa di atas kita. Wa maulana wa alaihi tawakkalna, di atas kita itu naklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih banyak lagi ayat yang lain yang ada kaitan dengan perkara tadilah. Yang ada kaitan berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala perintah tadi, dengan buat adil, buat ihsan, kemudian menunaikan hak kaum kerabat, kemudian cegah daripada perbuatan keji dan munkar dan melampaui batas. Kemudian Allah Ta'ala juga perintah pada kita tadi bersabarlah. Bersabar di atas sesuatu perkara yang telah terkena atas diri kita. Okey. Baik. Kemudian dalam perang Uhud tuan-tuan, gigi hadapan baginda Nabi sallam telah pun pecah atau patah. Dalam peperangan Uhud, gigi hadapan baginda Rasulullah SAW telah pun pecah ataupun patah. Okey. Kemudian kalau disebut di sini,
disebut bahawa gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring. Okey. Ketika rabaiyah, dia kalau ikut dalam kitab lain dia kata ketika rabaiyah Rasulullah SAW patah. Apa makna rabaiyah ni? Rabaiyah ialah gigi yang terletak antara gigi seri dan juga gigi taring. Gigi seri apa? Gigi seri. Gigi taring. Taring lah. Seri tu gigi depan. Gigi depan, mana bila tunjuk gigi tu berseri-seri lah. Bila kita tunjukkan gigi tu nampaklah berseri-seri dia kan. Tu yang ada gigi lah. Yang tak ada gigi, siapa tak ada gigi kat sini? Gigi palsu. Tu nasib baik ada gigi palsu. Yang tak ada gigi langsung golak wan kan. Dia tak ada gigi. Ada yang tak ada gigi tu dia malu lah cakap. Gigi tak tu. Gigi dah tercabut, so gantilah gigi lain kan. Tak apa, spare part ada jual kat kedai tu, pasanglah spare part baru. Baik tuan-tuan. Jadi dalam peperangan Uhud, gigi hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun patah ataupun pecah. Sini disebut pecah. Maka darah mengalir pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengusap darah tersebut sambil bersabda, bagaimana suatu kaum beruntung jika mereka mewarnai wajah baginda Nabi ataupun Nabi mereka dengan darah, sedangkan dia mengajak mereka menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhannya. Okey, bagaimana suatu kaum beruntung? Kan ini namanya istifham. Istifham inkari namanya, kalau bahasa Arab namanya istifham inkari. Kalau ikut pada perkataan itu ialah bagaimana persoalan, bagaimana suatu kaum beruntung. Tapi dia biasanya kalau bagaimana ni biasanya pertanyaan. Kalau pertanyaan dalam bahasa Arab namanya istifham. Huruf istifham mana huruf pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini bukan pertanyaan dalam konteks bertanya-tanya begitu saja, tetapi pertanyaan dalam bentuk orang kata menyindirlah kan orang-orang kafir Quraisy tadi, yang mana mereka telah pun mencederakan gigi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga batang tubuh baginda Rasulullah. Semana Nabi berkata bagaimana suatu kaum boleh beruntung? Manakan kaum ni boleh untung jika mereka mewarnai wajah Nabi ataupun menumpahkan darah Nabi kan, sedangkan dia mana baginda Nabi itu mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bagaimanakah mereka? So maknanya mereka tidak akan beruntunglah, kecuali lah kalau seandainya waktu mereka menumpahkan darah itu, lepas itu contohnya berlalu masa yang lama, kemudian mereka bertaubat dan juga beriman kepada baginda Rasulullah SAW. So golongan yang begini, orang macam ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya mereka masih lagi telus dalam keadaan kafir dan engkar kepada Allah, jadi mereka itu tetap selamanya tidak akan beruntung lah. Tidak akan beruntung. So maknanya beruntung ni pun dia ada hadnya. Mana tak beruntung pun ada hadnya. Makna selagi mana tak beriman, selagi itu mereka tak beruntung. Tapi kalau seandainya mereka tiba-tiba dapat hidayah, walaupun dalam peperangan Uhud tu mereka menentang Nabi, walaupun dalam peperangan Uhud tu mereka menumpahkan darah Nabi, tapi lepas itu berlalu masa yang lama mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, so mereka beruntung juga, berbahagialah. Kerana sifat Allah Taala itu yang mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang bertaubat kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan cerita tadi, laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un, maksudnya tiada bagi engkau daripada urusan tadi sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala kata pada Nabi, wahai Muhammad, janganlah kamu pandai-pandai nak keluarkan satu hukum ataupun sesuatu keputusan ataupun suatu hukuman kepada orang kafir tadi, sedangkan aku, kata Allah, aku lebih tahu.
Aku lebih tahu. Kemungkinan ada di kalangan mereka nanti yang akan beriman kepada aku dan juga beriman kepada engkau ya Muhammad. Macam tu. Jadi kata-kata Nabi ni yang menyatakan bahawa dia kata apa, bagaimana suatu kaum beruntung. Jadi kata-kata Nabi itu telah pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, kamu janganlah cakap macam tu. Macam itulah lebih kurang maksudnya kan. Walaupun dalam sini tak tulis pun. Tapi kalau kita ikut tengok pada ayat ni, laisa laka minal amri syai'un, tiada bagi engkau tu daripada suatu pekerjaan tadi ya Muhammad. So maknanya kau tak boleh menjatuhkan hukuman terus kepada orang kafir tadi, walaupun mereka itu menumpahkan darah engkau ya Muhammad. Boleh jadi ada di kalangan mereka nanti yang aku beri taufik hidayah kepada mereka dan akhirnya mereka beriman kepada aku dan juga beriman dengan kau ya Muhammad. Dan ada juga di kalangan mereka nanti yang akan berjuang bersama dengan kau ya Muhammad. Macam tu. Faham kan? Baik, seterusnya untuk memberi didikan kepada Nabi. Kemudian kita lihat tajuk untuk memberi didikan kepada Nabi. Banyak ayat seperti di atas di dalam Quran. Itulah tujuan pertama daripada pendidikan dan pengajaran. Banyak ayat seperti itu, seperti di atas dalam Quran. Mana ayat tadi? Macam ayat uzil afa wa amru bil urfi, kemudian innallaha ya'muru bil adli wa ihsan, wasbir ala ma asabak, kemudian laisa laka min al-amri syai'un. Jadi sebenarnya dalam Quran pun banyak ayat yang begini ada kaitan dengan perkara tadilah. Jadi itulah tujuan pertama daripada pendidikan dan juga pengajaran, kata musannaf atau pengarang kitab. Siapa pengarang kitab ini? Imam Ghazali rahimahullah taala. Kemudian daripada itu, makhluk menerima cahaya dan hidup mereka terang. Kemudian daripada itu, ada di kalangan makhluk tu orang kafir tadi yang telah pun diselek ataupun dipilih Allah Taala, jadi mereka mendapat taufik hidayah. Malahan akhlak mereka pun baik, lebih baik daripada sebelum ini. Kalau waktu mereka dalam keadaan kafir dan jahiliyah, jadi akhlak mereka teruk, kata lepas tu jenis orang suka berzina, lepas tu suka membunuh, lepas tu apa lagi, mana sembah patung bala lah, banyak melakukan benda-benda bukan-bukan. Kemudian bila mereka masuk Islam, kan mereka berputar 360 darjah. Jadi akhlak mereka yang teruk tadi berubah menjadi akhlak yang sangat baik pula. Itu bukan kuasa kita tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, bu'istu li utimma makarimal akhlak. Bu'istu, aku dibangkitkan li utimma, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Apa makna akhlak? Akhlak ni ialah tingkah laku lah kan, betul tak? Akhlak ni ialah tingkah laku, adab, peribadi. Itu dikatakan sebagai akhlak. Kalau banyak ilmu, akhlak tak ada pun tak guna juga. Itu sebabnya tiga benda ni dia bergabung. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Betul tak? Itu sebabnya anak-anak kita ni, antara benda yang kita kena tekankan pada anak kita, cucu kita, pertama dalam bab akidah. Bila bab akidah dah selesai, maka kita tekan pada bab ibadah. Semayang, puasa, zakat sebagainya. Lepas tu dah tekan pada ibadah dalam bab akhlak dia. Akhlak budi bicara, tingkah laku ni adalah perkara yang penting. Kalau ilmu banyak mengguna macam mana pun, tapi akhlak tak ada pun, seolah macam tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Betul juga kalau orang tua macam tu juga. Kerana kalau ada juga kadang-kadang orang ni ilmu dia tinggi, tapi akhlak tak ada, adab tak ada. Ini pun satu hal juga masalah. Kalau seandainya dia tak ada akhlak pun, kalau kena pada dia saja tak apa, tapi orang lain pun terpalit sekali. Ustaz lain pun sama ya, diikut perangai dia kata. Sedangkan bukan semua yang begitu. Betul tak? Baik, kemudian Sayyidina Ali berkata, betapa menakjubkan Muslim yang didatangi seorang Muslim untuk sesuatu keperluan, lalu orang pertama tidak memandang orang kedua berhak terhadap kebaikan.
Seandainya dia tidak mengharapkan pahala dan takut dosa, tentu dia berhak untuk segera berakhlak mulia. Betapa menakjubkan Muslim datangi seorang muslim yang lain untuk satu keperluan. Lalu orang pertama tidak memandang orang kedua. Mana orang pertama tadi yang didatangi Muslim tadi tak pandang pun dia. Tak pandang pun orang yang datang pada dia tadi. Okay? Lalu orang pertama tidak memandang orang kedua berhak terhadap kebaikan. Dia tak pandang pun, sepatutnya dia kena layan orang yang datang pada dia tadi. Seandainya dia tidak mengharapkan pahala dan takut dosa, tentu dia berhak untuk segera berakhlak mulia. So maknanya sesiapa saja yang datang pada kita, kita cubalah layan dia dengan baik. Kan? Kalau seandainya kita tak boleh menunaikan hajatnya, mintalah dia cari orang lain yang boleh menunaikan hajatnya. Tak? Kerana setiap orang tu ada keperluan dia. Itu juga kita pun kadang-kadang ada keperluan kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terpaksa orang kata meminta bantuan dan pertolongan daripada sahabat kita untuk menyelesaikan masalah kita. Orang yang didatangi oleh sahabat yang lain untuk minta menyelesaikan masalahnya, cubalah selesaikan masalah itu selagi mana kita boleh. Okey? Kalau tak boleh juga, maka serahkan kepada sahabat yang lain. Pilih. Kan? Tuan pergilah dekat tempat sekian-sekian itu, mungkin dia boleh menyelesaikan masalah tuan lah. Bagi kita tak dapat nak selesaikan kerana masalah tuan ni mungkin tak ada kena mengena dengan kerja kita kan. tak ada kena mengena dengan kerja kita. Yalah, kadang-kadang tu tak macam saya di pejabat pun, kadang-kadang ada orang minta duit dengan kita. Minta duit kan. Dia ingat kita ni Baitul-Mal. Dia ingat kita ni Baitul-Mal kata. Dia ingat pejabat agama ni dia bagi duit kepada dia orang. Tak ada, kita hanya menguruskan apa yang ada sepatutnya bidang kerja kita lah. Macam bidang kerja kita di pejabat, contohnya bahagian yang kita ada unit nikah cerai, kita ada unit dakwah, kita ada unit masjid dan surau, okay, dan kita ada unit kafah. Kita tak ada unit untuk bagi duit. Macam Baitul-Mal kan, Baitul-Mal siapa minta bantuan kan dia bagi. Kita tak ada unit tu. Jadi tuan pergilah dekat menara tu, kat situ ada Baitul-Mal juga. Minta ke sana. Tapi kalau setakat RM10 tu kita boleh bagilah. Baik ya, setakat RM10. Ni apa masalah ni? Ada masalah tuan ni duit apa duit hilang dan sebagainya. Saya nak pergi ke sana tu tapi duit dah hilang. Minta tolonglah sangatlah, merayu-rayu kan. Kita pun bagilah apa yang kita ada. Sama ada dia menipu, tak menipu tu pelama dia lah. Kerana ada juga yang pesen begitu. Menipu. Kerja itu ialah kerja. Tapi bila tengok orang macam dia pakai kereta BMW pula. Kau pakai kereta BMW hari tu kau minta duit dengan Dan. Ada juga yang pesen berlakon macam tu ada. Ada kan? Pesen berlakon kan, menyatakan dia ni kehilangan sesuatu lah. Dia kata dia ni mu'alaf, baru masuk Islam. Dia kata kan banyak macam tu. Mu'alaf baru masuk Islam, jadi dia tak ada pekerjaan. Tapi tengok dia punya kad masuk Islam tu dah lama, dah 10 tahun mu'alaf. Dah 10 tahun masuk Islam, tapi dia kata masih lagi mu'alaf lagi, dia kata. Dia tak ada pekerjaan, dia kata. So macam mana tu? Kalau tuan lah, kalau Samsul macam mana? Tempeleng ke apa ke? Dah 10 tahun masuk Islam, tapi dia kata dia baru masuk Islam, dia kata. Bila tengok dia punya kad tu, dah lama masuk Islam ni. Mana dia buat alasan begitulah. Sebabnya kita nak cek jugalah. Bukan mana kita ni kedekut, tak ada kan. Kita tak kedekut pun. Apalagi kalau kita orang Melayu ni memang orang Melayu ni rajin bersedekah. Tapi ada di kalangan manusia ni yang mengambil kesempatan daripada sifat pemurah kita kan. Baik, kemudian seterusnya, sebab akhlak itu menunjukkan jalan keselamatan. Seorang lelaki bertanya, apakah anda mendengarnya daripada baginda Rasulullah SAW? Maka Ali menjawab ya. So maknanya akhlak yang mulia itu sangat penting. Apabila seorang tadi datang minta bantuan pada kita, cubalah kita menunaikan hajat dia selagi yang kita boleh mampu tunaikan lah. Kalau tak mampu nak tunaikan, janganlah kita maki hamun dia.
Okey, kata je lah, tak maaf lah kami tak ada duit. Duit tak ada, tak maaf lah. Okey, cubalah cari orang lain. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, ketika tawanan suku Ta'i, dihadapkan kepada baginda Nabi SAW, terdapat seorang gadis di antara para tawanan tadi. Ada seorang gadis di kalangan tawanan tadi. Okey. Dan gadis tadi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, adakah anda melepaskan aku dan tidak mempermalukan aku di kalangan bangsa Arab? Sebab aku ni puteri kepala suku." Sebab aku ni puteri kepala suku. Faham tak kepala suku? Kepala suku kan? Ketua lah, ketua suku tu ataupun kabilah. Dia ni, aku ni puteri kepada ketua kabilah ini ataupun puteri kepala suku. Dia tulis itu ke kepala suku. Apa faham senilah kepala suku kan? Macam tu. Kemudian ayah suka menjaga kehormatan. Kemudian ayah juga suka melepaskan tawanan. Ayah juga suka memberi orang makan, orang lapar yang makan. Kemudian ayah juga selalu memberi makan orang lain. Dan ayah juga memasyhurkan salam. Mana suka mengucapkan salam. Itu sifat ayahnya, Hatim At-Ta'i ni. Hatim At-Ta'i ni biasanya nama dia masyhur lah. Dalam sejarah Islam dia ni masyhur nama dia, Hatim At-Ta'i. Okey. Jadi Hatim At-Ta'i ni dia ada anak dia namanya, saya tak ingat nama dia. Seorang perempuan. Waktu ditawan dalam satu peperangan, jadi anak dia pun kena tawan juga. Anak dia kena tawan. Jadi anak dia tadi merayu kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi melepaskan dia. Kerana apa? Kerana dia menggambarkan akan sifat-sifat akhlak yang baik yang ada pada ayah dia. Dia kata ayah dia seorang yang baik dan kau Muhammad pun baik juga. Ayah aku suka menderma, kau Muhammad pun suka menderma. Ayah aku suka melepaskan tawanan, kau pun suka melepaskan tawanan ya Muhammad. So janganlah dimalukan aku ni di depan orang Arab yang lain. Lepaskanlah aku ya Muhammad. Jadi dia merayu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata ayah tidak pernah menolak hajat orang yang berhajat. Aku adalah puteri Hatim At-Ta'i daripada suku Ta'i. Maka Nabi SAW lalu bersabda. Apa sabda Nabi? Ya jariyah hazihi sifatul mu'minina haqqa. Lau kana abuki musliman tarhamuna khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Wa inna Allah ta'ala yuhibbu makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya jariyah, wahai jariyah. Jariyah ni hamba lah ataupun orang yang ditawan. Kalau sini juga bermakna jariyah ni seorang gadis. Hazihi sifatul mu'minina haqqa. Ini merupakan sifat orang yang beriman. Mana sifat beriman tadi? Tadi kan yang dicerita oleh anak tadi tentang akhlak-akhlak ayah dia kan. Perangai-perangai ayah dia. Walaupun ayah dia masa tu tak masuk Islam lagi, dia kata ayah ni orang baik, suka menderma, suka bagi sumbangan. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia rajin tolong orang. Jadi anak tadi menceritakan akhlak ayah dia. Maka Nabi pun bila dengar cerita tadi, dia kata ya jariyah hazihi sifatul mu'minina haqqa. Lau kana abuki musliman tarhamuna. Jikalau adalah bapa engkau itu seorang muslim, tarhamuna, nescaya kami mendoakan memberikan rahmat untuk dia lah. Kami doakan supaya dikurniakan rahmat atas dia. Khallu anha, lepaskanlah dia. Khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Maka sesungguhnya bapanya siapa? Bapanya puteri tadi, anak Hatim At-Ta'i itu, kana yuhibbu makarimal akhlaq, adalah dia itu mencintai akhlak yang baik. Mencintai akhlak yang baik. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuhibbu makarimal akhlaq, mencintai akhlak yang baik tuan-tuan. Nampak? Itu kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi, kalau ikut pada kata tadi, Nabi memuji sifat yang baik pada ayah dia.
Kemudian Nabi pun minta supaya gadis tadi dilepaskan. Gadis tadi dilepaskan kerana apa? Kerana ayah dia menciri-ciri akhlak yang baik walaupun dia tidak Islam masa tu, dan Allah Ta'ala pun cinta kepada sesiapa saja yang punya akhlak yang baik. Betul tak? Itu pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Tanpa akhlak tuan-tuan, habislah wasak. Manusia kan, orang Islam macam mana pun tuan-tuan, kalau setinggi mana pun dia gelarannya paling tinggi, paling hebat dalam dunia, itulah gelaran dia. Sampai ke orang lain tak ada gelaran tadi, dia ada gelaran tadi. Tapi kalau akhlak dia teruk, tak betul, pun orang pun tak akan hormat pada dia, betul tak? Itu penting akhlak. Baik, seterusnya baginda Nabi SAW juga bersabda untuk menyokong akan bab ini. Dia kata, wallazi nafsi biyadi la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaq. Wallazi nafsi biyadi, dan demi diriku yang di dalam tangannya, dan demi diriku di dalam tangannya, maksud tangan ni kekuasaannya Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam syurga illa kecuali hasanul akhlaq, orang-orang punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. So mana akhlak yang baik pun boleh menjadi satu jaminan kepada kita untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tu dan. Baik. Kemudian Muaz bin Jabal meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, dia kata, Inna Allah Ta'ala khaffal Islam. Inna Allah Ta'ala khaffal Islami bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna li taukid. Inna ni mana taukid, menguatkan. Kuatlah taukid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hafal Islam, melingkungi Islam, bi makarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan amalan yang baik. Islam itu dilingkungi, macam melingkungi, mana Islam ni dilingkungi dengan akhlak yang baik dan juga amalan-amalan yang baik, yang bagus dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itulah salah satu cara kita boleh menarik orang kafir ni masuk Islam, betul tak? Kerana tengok pada akhlak yang baik. Kalau akhlak teruk, orang Islam ni tak akhlak teruk, semacam mana orang kafir nak tertarik pada Islam? Betul tak? Dan pada zaman Nabi pun tuan-tuan, banyak di kalangan orang kafir masa tu masuk Islam bila tengok akhlak Nabi yang baik, yang bagus. Antara akhlak Nabi yang bagus ialah Nabi suka memaafkan orang. Suka memaafkan orang. Wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Suka menahan kemarahan. Kemudian wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang yang lain. Itu ciri-ciri akhlak yang baiklah. Kerana banyak kalau dunia manusia sekarang, zaman sekarang ni dia suka berdendam. Suka berdendam dengan orang lain. Okey. Sedangkan berdendam ni satu akhlak yang buruklah, yang tak elok. Kerana setiap orang tu, ialah walaupun kita jangan menghukumlah seorang tu. Kalau kita nampak akhlak dia buruk, mana buruk samalah, 100% buruk, tak ada yang baik. Sebenarnya kadang-kadang ada juga baik dia. Walaupun Zaki Zariat kita nampak kena akhlak dia buruk, tak semua 100% pada tubuh badan tu akhlak buruk, tak ada. Baik tuan-tuan, kemudian termasuk akhlak yang mulia juga ialah antara berikut. Antara berikut akhlak yang mulia ialah contohnya, yang pertama, baik dalam bergaul. Baik dalam bergaul, muasyarah bergaul. Sama ada bergaul dengan kawan kita, sesahabat kita, ataupun bergaul dengan sesama muslim, ataupun bergaul dengan isteri, anak-anak dan sebagainya, kaum kerabat, mana hendaklah kita bergaul, muasyarah di dalam muasyarah yang baik. Kemudian hendaklah kita bersikap dermawan.
berdermawan. Bukan makna kita minta dipuji oleh orang, kita ni dermawan, kita ni pemurah. Tapi dermawan merupakan satu akhlak yang baik. Kerana kalau kita tak dermawan, siapa yang nak dermawan? Kan? Sebab Nabi SAW bersabda, qiwamud dunya bi arba'ah. Berdiri dunia itu dengan 4 perkara, ataupun tegak dunia itu dengan 4 perkara. Yang pertama bi'adalil umara. Bi'adalil umara, dengan keadilan pemimpin. Yang kedua bi'ilmil ulama, dengan ilmu ulama. Yang ketiga bisahawatil agniya, dengan pemurah orang kaya. Dan yang keempat bid'awatil fuqara, dengan doa orang fakir. Doa orang fakir. Kalau seandainya seorang pemimpin itu dia tidak adil dalam pemerintahan, maka sudah tentu sebahagian daripada manusia akan memakan harta manusia yang lain dengan secara yang batil. Laukana, jikalau tidak adalah bi'adalil umara, dengan keadilan pemimpin, nescaya sebahagian manusia memakan harta manusia yang lain dengan secara yang batil. Yang kedua, kalau bukan kerana bi'ilmil ulama, dengan ilmu ulama, maka sudah tentu banyaklah orang jahil. Dan bila jahil, maka mudahlah binasa berbanding orang alim. Kemudian yang ketiga, dengan pemurahnya orang kaya. Kalau tanpa pemurah orang kaya, maka sudah tentu orang fakir akan merana hidup. Dan yang ketiga, dengan doa orang fakir. Kalau bukan doa orang fakir, sudah tentu orang kaya pun boleh binasa juga. Boleh binasa juga kalau tanpa doa orang yang fakir. Semaknanya 4 golongan ini orang kata perlu memerlukan di antara satu sama lain. Perlu memerlukan antara sama lain. Semakna pemimpin yang ada diperlukan, ilmu ulama pun diperlukan, pemurah orang kaya pun diperlukan, kemudian doa orang fakir pun diperlukan. Kalau tidak ada salah satu, maka akan membawa kepincangan dalam masyarakat, kan? Baik, seterusnya halus dalam berbicara. Halus dalam berbicara. Kerana ada orang bicara kadang kasar lah. Ada kasar. Macam Arab Mekah tu dengan Arab Madinah kan beza, kan? Arab Mekah tu dia kasar sikit. Kasar sikit dengan Arab Madinah. Begitu juga kita pun, di kalangan kita pun ada yang kasar. Ada yang kasar, bila cakap tu kasar je, tak ada lembut dia. Memang dia dah style macam tu. Style macam tu. Siapa tu? Mengaku sendirilah. Kalau cakap tu kasar, kan? Okey. Nabi dalam berbicara, Nabi halus. Halus dalam berbicara. Malahan bicara Nabi itu ringkas tetapi padat. Ringkas dan padat. Kita kadang-kadang bercakap panjang lebar tapi tak ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Cakap tidak ada titik, panjang melerit macam tu. 1 jam 2 jam cakap tapi kesimpulan tak ada. Kemudian memberikan sesuatu yang berguna. Memberikan sesuatu yang berguna. Memanglah kalau kita nampak orang susah, kita sudah tentu kita memberi sesuatu benda yang berguna dan boleh dipakai. Jangan kita bagi benda buruk ke orang. Dahlah kita tak pakai benda tu buruk, kita bagi ke orang. Jadi orang pun tak nak pakai. Kalau tidak, kalau rasa benda tu dah buruk, pergi hantar dekat tu lah, dekat tong sampah tu je. Ini benda dah rosak, kita bagi ke kawan kita. Saya tak nak kena, kau ambil lah. Dah buruk, dah bocor-bocor, dah pecah-pecah, dia bagi kita. Buat apa? Tak berguna, kan? Kita naklah bagi benda yang barang yang baik. Itu juga kalau kita dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah pun kita kena bagi pisang yang baik. Ini pisang dah busuk-busuk, bagi buat apa? Dan kalau boleh jangan bagi pisang aja. Tukarlah anggur pula. Buah anggur ke, buah apple ke. Ustaz, hari ni kami nak bersedekah buah anggur lah. Okey ke? Okey, alhamdulillah buah anggur. Ni tidak, balik-balik buah pisang, mempertahankan kepisangan masing-masing. Mempertahankan kepisangan masing-masing. Tak apa Ustaz, pisang pun tak apa, yang penting ikhlas Ustaz. Ada yang kata, kan? Kalau di masjid negeri tu rajin orang bagi pisang, tuan. Kalau time Jumaat tu
Kan? Rajin orang beli pisang. Tapi yang biasa makan pisang ni ialah Bangla. Bangla suka makan pisang. Okey? Orang Melayu ni tak makan pisang sangat dia. Bukan tak makan, tapi tak tahulah. Kalau masih negeri tu yang dia letak dalam kotak dia kan, kat luar dia kan. Biasanya siapa yang makan pisang kat situ? Siapa biasa sembahyang masjid negeri? Tak pernah? Alah, tahu masjid Tampin je. Ha? Tampin ada buah apple. Masjid Tengku Besar. Wah, hebatlah tu. Orang pun ada kan? Itulah. Sekali tukarlah menu lain pula. Ni dengan menu pisang aja. Kan kata Ismail Kamuh, dia kata, balik-balik pisang, mempertahankan kepisangannya. Kata Ustaz Ismail Kamuh. Baik, tuan-tuan. Kemudian memberi makanan kepada orang lain. Tadilah samalah kan, memberi makanan kepada orang lain. Kemudian memasyhurkan salam. Ucapkanlah salam. Jumpa je orang bagi salam. Kan? Tapi kalau orang tu ramai, cukup kita bagi salam sekali je. Tak payahlah orang tu ramai, kita bagi jumpa orang tu salam. Assalamualaikum. Banyak kali dah bagi salam buat apa? Kalau orang tu kumpulan tu ramai, dalam kelompok yang ramai, kita bagi salam sekali je lah. Yang bagi salam banyak kali tu apa pasal? Tengoklah keadaan macam mana kan. Kemudian menjenguk muslim yang sakit, sama ada berbakti ataupun derhaka kepada Allah. Nampak? Menjenguk muslim yang sakit. Okey. Ini kadang-kadang dah sebulan orang tu hospital tak pernah tengok pun. Silap-silap orang tu dah meninggal lah pun nak kita tengok. Jadi sebaik-baik tuan-tuan, jangan kita pergi pada hari pertama, kedua, pergilah hari ketiga. Kemungkinan kalau hari pertama mungkin dia masuk sekejap kan dia balik dia. Dah elok dia. Doktor kata dah elok dah, baliklah. Biarlah ambil masa sikit, contohnya dah 3 hari ke 4 hari barulah kita pergi tengok. Okey. Kemudian sama ada orang itu berbakti ke, derhaka ke, sebaiknya kita pergilah tengoklah. Kalau derhaka mungkin kadang-kadang kita ni mungkin tak nak kita tengoklah. Buat apa kita tengok, biar dia mampu cepat lagi elok gitu. Jadi kita mendoakan dia mampu cepat. Tak boleh lah begitu kan. Kemudian mengiringi jenazah muslim. Muslim. Kalau seandainya orang itu meninggal dunia, itu sebab Nabi bersabda, dia kata, barang siapa menziarahi orang sakit, orang meninggal dunia, dia akan mendapat 2 kirat. 2 kirat. Kalau seandainya dia hanya datang ziarah orang tu meninggal dunia, mendapat 1 kirat. Kalau dia iringi sampai ke kubur, maka mendapat 2 kirat. Betul tak? Mendapat 2 kirat. 1 kirat tu besar mana? Sebesar gunung Uhud. Nisbah pahala dia. Nisbah pahalanya sebesar gunung Uhud. Semana kalau kita iringi jenazah tadi, sampailah dia ke kubur, sampai dia kebumikan, tanam semua, selesai semua, ceroah, maka orang itu mendapat 2 kirat. Kalau hanya sekadar datang ziarah, tengok jenazah macam tu je kat rumah tu, tak iring ke kubur, mana kita hanya mendapat 1 kirat saja. Betul kan? Ada hadis tu. Kemudian bertetangga dengan baik. Okey. Satu lagi tuan-tuan, kalau kita tengok jumpa orang sakit ni, kita jangan doakan dia mati cepet. Kita jangan doakan dia mati cepet. Kita cakap dengan dia, tengok gaya tuan ni tak lama lagi nak mampus ni. Kita cakap ke dia harapan dia. Kita cakap ke dia harapan dia. Terus orang tu macam inna lillah. Terus mati tu tuan. So janganlah kita mendoakan dia lah. Supaya dia mati. Doakanlah supaya dia cepat sembuh. Baik, kemudian bertetangga dengan baik, sama ada tetangga muslim dan kafir. Tetangga mana jiran kita lah. Sama ada jiran kita tu Islam ke tak Islam ke, naklah kita berbuat baik dengan dia. Kemudian menghormati muslim yang beruban. Beruban ya? Betul tak? Menghormati muslim yang beruban. Nampak? Siapa ada uban sini?
Semua ada uban. Memang patut. Ha? Semua dah tua dah. Menghormati muslim yang beruban. So kena uban ni pun cahaya lah. Uban ni cahaya kepada orang mukmin kan. Tu sebabnya jangan dibuanglah uban tu. Ataupun tukar pada warna lain kan. Kan ada orang kadang-kadang di-color dengan rambut dia dengan color lain lah. Kemudian tuan-tuan, mendatangi undangan. Sebabnya kalau kita dijemput kepada sesuatu undangan, sebaik-baiknya kita tunaikanlah. Kalau kita ada kemampuan untuk pergi, tunaikanlah. Kalau undangan tu jauh tuan-tuan, kadang mungkin tak larat nak pergi. Ataupun mungkinlah kadang-kadang satu hari kan diundang sampai 10 biji rumah. Kita pun memang tak larat lah kalau 10 biji rumah. Kan? Larat 10 biji rumah? Tak larat kan? Undangan penuhi kenara, kahwin 10 biji rumah. Kita pergi pagi tu balikkan malam. Malam balik. Kalau larat lah, kalau tak larat, tak maaf lah kan. Memang nak pergi tapi tak terdayu nak pergi. Tak larat nak pergi. Kemudian memaafkan. Walafina aninnas, memaafkan orang-orang buat salah dengan kita. Kemudian mendamaikan. Patut mendamaikan orang yang berbalah. Orang yang bersisi faham, bergaduh dan sebagainya, kita cubalah menjadi orang tengah untuk mendamaikan sahabat kita yang bergaduh. Kemudian berwajah ceria. Mana kalau kita jumpa sahabat kita, sebaik-baiknya kita berwajah ceria lah. Janganlah kita masam muka saja. Kemudian memulai memberi salam. Kemudian menahan amarah ataupun kemarahan. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Macam tadi lah. Kerana bila kita maaf salah orang lain ni, maknanya kita pun hormon kita pun baik, bagus, ceria. Betul tak? Sebaiknya sebelum kita tidur tuan, kita maafkanlah orang lain. Walaupun kadang-kadang kita berbulu dengan dia. Setelah itu berbulu kan. Berbulu botol dengan aku dengan Sally tu. Walaupun berbulu macam mana pun tuan, maafkanlah kesalahan dia kan. Kadang-kadang dia tak sengaja dan sebagainya. Baik, kemudian wibawa Islam jatuh dengan hal-hal berikut. Mana kewibawaan Islam itu jatuh dengan perkara-perkara berikut. Pertama, bermain-main. Bermain-main. Apa maksud bermain? Bermain-mainnya membuang masa. Membuang masa dengan perkara-perkara tidak faedah. Kemudian melakukan hal yang batil, lebih kurang samalah dengan bermain tadi. Kemudian nyanyian yang melalaikan. Kemudian alat muzik yang melalaikan. Kemudian berdusta ataupun berbohong. Walaupun ada tempat-tempat tertentu yang boleh kita berbohong, tetapi hukum asal pada berbohong itu hukumnya adalah haram. Dan orang yang berdusta ini dicop sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik. Kalau kita tak boleh nak tunaikan apa yang kita cakap, jangan kita buat janji. Jangan buat janji. Kerana ada orang rajin buat janji. Apalagi contoh nak pilihan raya. Betul tak? Nak pilihan raya kemarin lagi buat janji. Tapi bila dah mau nak pilihan raya, habis. Janji tak ke mana, tu pun tak ke mana. Kerana berdusta termasuk dalam sifat-sifat orang munafik. Kemudian mengumpat. Mengumpat pun tak dibolehkan. Mengumpat maknanya kita bercakap satu benda yang buruk di hadapan di belakang orang tersebut. Kita cakap hal yang buruk tentang diri orang itu, sedangkan orang itu tiada di hadapan kita. Itu katakan mengumpat. Baik, kemudian bakil. Bakil mana kelekut dah. Kemudian keras kepala. Dia sebuanti ke? Berhenti dah? Boleh? Kau ada suruh berhenti. Kau apa dah? Nak berhenti pun boleh? Boleh? Okey, boleh ya. Syamsul kata berhenti kata. Okey, insya-Allah sampai situ saja. Nanti insya-Allah kita sambung lagi. Wibawa Islam jatuh dengan hal-hal berikut. Banyak lagi tu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi majmu' wal ma'af. Sekian. Baik, kalau ada pertanyaan daripada jemaah, soalan kalau ada.
Di hospital ambil, bawa pergi kubur sampai melotot boleh. Jenazah tu siapa? Ya, tapi Kapi. Ha? Jiran baik dia. Haruslah, haruslah. Hukumnya harus. Kerana orang kafir ini dia termasuk maziarah orang kafir itu dia bukan dalam bentuk ritual kan, bukan ritual dia kan. Kalau acara keagamaan dia tu tak boleh. Kalau bukan acara keagamaan dia, contohnya dia meninggal dunia lah. Orang kafir itu meninggal dunia dan dia kawan kita, sahabat kita lah. Iringlah, harus lakukannya harus saja. Bukan sunat. Jangan kata dapat pahala pula. Tak berdosa. Selagi mana kita tak mengagungkan dia, kan, mengagungkan dia, memuliakan dia melebihi daripada had dan sepatutnya, kan, itu tak boleh lah. Menyanjung tinggal dengan lebih-lebih dia, sedangkan dia bukan Islam, kafir. Dia kafir. Okey. Kalau orang Islam lagi elok lah. Kerana apabila seorang Muslim itu meninggal dunia, akan berkatalah dua kumpulan kan. Satu manusia dan satu malaikat. Bila seorang Muslim itu mati, maka akan berkatalah dua kumpulan. Satu manusia dan satu malaikat. Apa yang manusia kata? Manusia kata ma khallafa, apa yang ditinggalkan oleh si mati. Sedangkan malaikat pula berkata ma qaddama, apa yang dia telah amalkan. Apa yang dia telah diamalkan untuk bekalan akhirat dia. Jadi soalan manusia dan malaikat adalah berbeza. Manusia sibuk tentang harta dia, apa yang dia dah tinggalkan. Kereta banyak mana, tanah banyak mana, rumah macam mana, duit dia banyak mana, anak banyak mana, isteri nak banyak mana dia tinggalkan. Jadi orang sibuk bertanya-tanya apa yang tinggalkan. Sedangkan malaikat sibuk bertanya, kan, puasa dia macam mana, zakat dia macam mana, haji dia macam mana, amal ma'ruf nahi munkar dia macam mana. Itulah yang ditanya oleh para malaikat. Kan berbeza kan. Wallahu alam. Lain soalan? Tak ada Okay, tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma jama'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatih. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana minal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.